episod 9 ya, tak sangka. Sekejap masa berlalu dah 9 dah, Alhamdulillah. Itulah. Nampaknya semua yang lakonan semakin mantap Jadi puji. semakin orang tak ada orang puji, kita puji diri sendiri. Betul. Kasih kredit kepada diri sendiri. Kredit kepada masa-masa yang telah diluangkan untuk berlakon. Bukan senang tau nak berlakon ni. Berapa kali tak tahu. Actually cameraman saya pun minta kredit dah untuk yang telah mengambilkan kepada anak-anak kami yang telah bersusah payah melayan Karenah, ibu dan isteri yang berlakon demi menjayakan drama Mak. Okay, so apakah cerita hari ini? Tengok mak macam itu Ya. Oh, okay. So Zazah, go. Okay, kita tajuk, nak cerita pasal tajuk kita Is it Zazah Syakir? Boleh. Silakan apa saja. Tajuk kita hari ni is choose what's best, kan? Choose what's best. So what we are going to highlight ataupun kita punya highlight of our talk today insya-Allah. Ataupun dia punya tema dia is like sometimes apa yang works for us dia macam could not work for the other person or vice versa. Sometimes satu benda ataupun satu solusi tu dia boleh menjadi solusi yang terbaik untuk seseorang tu, tapi bila dia cuba that solusi kepada seseorang tu dia tak terbaik. So today we are going to talk about how best can we act upon that situation. Betul. Alright. Betul. Boleh. Yes, kita nak pada video ke? Hari so mana kita ke scene yang pertama. Let's watch the first video. Mana saya punya ni? Sebentar. Mak beli cushion tak mana mak? Cushion ni dia lagi mak. Sekarang mak cushion mana? Nanti kicap. Satu makan lah. Mak belikan ni ikan. Jom makan dulu tak? Kerja lah balik kerja ke? Aku dapat tak macam aku hantar makan boleh tak? Kamu hujan ni. Dah bawa budak-budak semua kat sini. Tak apa, aku masak lebih ni juga tadi. Buat itulah dia. Ya Allah, terima kasih. Dah, siap baik kan? Jona? Kamu bunyi apa tu? Mak, biar rasa tu nak accident lah. Tadi kita berbual kat telefon, lepas tu ada bunyi break. Lepas tu terus letak sampai sekarang, pihak aku dia tak jawab ni. Jap. Pihak aku main. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, cuma aku dah jadi. Benar suatu ya Allah. Cukupku. Biar bagi main cepat. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Benar. Dia buat accident. Asal tak kau balik? Itulah dia. Aku nak tahu apa sebenarnya jadi dengan Jonah tu. Silalah. Tengok drama kami je. For those yang masih belum macam masih confused dengan kita tiga orang ni sebenarnya buat apa kan. Actually kita punya drama. Lepas tu ni BMM kita ni adalah something like so called like a talk that we talk about the drama itself. Kupasan lah dari drama. Kupasan betul. Yes. Betul. Hari tu ada orang tanya saya. Macam actually ni macam mana macam mana nak follow up lah macam, then baru saya terangkan dia that DM is DM and then BMM is what follows the DM lah. Alright, okay, so daripada tadi punya senario apa yang kita boleh kupaskan atau kupaskan terus. Saya nak bagi kredit kat diri sendiri.
Bukan kredit, bukan kredit sebenarnya. Oh, Nak cakap silakan kasih. patutnya bila satu kan ada satu insiden kan. Kalau insiden happen, kita bukan baca syahadah je. Kita patut sebutkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak, tapi itu menunjukkan kan, itu menunjukkan what happens bila when you are panic. Bila kita tengah huru-hara, bila kita tengah panik dengar something, macam something apa kita nak cakap macam boleh jadi lain. Apa kita nak buat pun macam boleh dah terbelit-belit, dah terhuru-hara. So nampaklah kepanikan Mak Kia ni kan adalah orang yang tenang lah kan sebenarnya kan. Dia bukan huru-hara sangat macam PA ke Jonah kan. Dia yang tenang. Tapi bila something yang mempanikkan dalaman dia, that's what happened to Mak Kia. Okay? Segala syahadah semua keluar. Patut nak sebut innalillah, dia jadi asyhadu alla terus syahadah. Sebab dia tak baca Alif Lam Mim. Tak sempat. Apa last episode Mak Kia tinggalkan Jonah macam gitu je kan. Ha. Jadi bila Jonah accident memang menggelabah lah. Betul. So I think kat dalam Rasa yang guilty. video sampai this first scene ni kita nak cakap apa ni, nak kupas tentang of course Mak Kia dah tak duduk lagi dengan Jonah dengan Jonah. Dia sekarang ni Jonah nak kena pergi kerja. Dia kerja pula on call 24 hours dapat call malam-malam buta pun nak kena pergi kerja juga. So tak ada orang yang nak menjaga, jadi terpaksalah PA datang membantu. Bukan datang PA macam menerima bantuan bukan betul bukan dia. Yes, menghulurkan bantuan kepada Jonah. Adakah Jonah seorang doktor? Kita ada nak juga. Mungkin kita boleh elaborate ataupun kita boleh terangkan macam if Ustazah Latifah ke Ustazah Shikin ada tak experience macam apa yang Jonah lalui tu. Pernah tak experience huru-hara macam Jonah kat rumah, dia terpekik-terpekau, lepas tu alih-alih macam tengah huru-hara kat rumah, lepas tu ada something else yang dia nak kena buat. Jadi usually macam mana tu kat rumah kita, macam what will happen? Ya, kalau saya boleh share saya punya experience lah. Kalau kadang-kadang macam bila tak ada orang nak membantu kat rumah, macam inilah huru-hara, tak ada orang nak jaga, and kita being called up. So the only dalam kepala otak saya lagi hantar kat rumah mak bapak saya pula. So jadi itu yang solution. Pasal kita kerja pun kadang tak menentu, kadang dipanggil datang kerja kan. So kadang kerja masjid pun ada macam gitu juga, dipanggil untuk datang kerja, nak kena assess situation. So bila kita dipanggil tu at the same time suami pun tak ada, kita macam nak kena be quick tau. Okay, mana kita nak buat, apa kita nak buat ni, takkan nak pergi hantar childcare malam-malam, takkan nak pergi cari babysitter. Dan kita pula ada keluarga, maknanya kita boleh ada kakak, ataupun ada mak bapak. So itulah decision yang paling macam secepat yang kita boleh buat untuk kita macam minta bantuan daripada orang sekeliling kita. So sama juga pernah hantar lah, kita kadang malam-malam hantar, kadang duduk terus budak-budak kat situ sampai besok pagi baru ambil. Pernah macam gitu. So ada huru-hara. So I think at this situation kan, dulu kan ada Mak Kia ada duduk sama dengan Jonah kan. Actually macam Mak Kia dapat membantulah sedikit sebanyak kalau if let's say we are being called to work. Betul. So bila dah duduk sendiri, kita tak terfikir tau. Kadang bukan kata kita tak terfikir, kadang kita macam benda ni happen, kita ingat kita boleh macam terus kita boleh so called kita boleh handle lah. Padahal kita kadang perlukan bantuan juga. Tu yang dia macam gini. So kita dah kena keluar daripada comfort zone. Jadi bila dah minta bantuan ni huru-hara sikit. Ustaz Azizah ada pengalaman. So kalau banyak tu. Kalau huru-hara kan, macam Jonah kan selama ni tinggal bersama. So macam mungkin situasi macam ni tak pernah berlaku. So sekarang Jonah dah choose untuk hidup berdikari. Tapi mula-mula tu bawa Mak Kia, tapi sekarang dah tinggal bersama sendiri. So these are the things that she will have to go through. And tapi takkanlah selama-lamanya nak mengharapkan bantuan daripada keluarga ataupun siapa kan. At some point nak kena usaha lah. Dan memang kita tak nafikan yang kerja tak menentu dan sebagainya, tapi kita juga ada tanggungjawab sebagai isteri ataupun ibu, yang mana kita nak kena pastikan kita bukan kena bagi yang terbaik dekat kerja, tapi kita kena bagi terbaik dekat rumah jugalah. So we have to find solution lah. Tak boleh macam every time urgent je PA tolong aku hantar kat PA, saya je hantar kat PA pun lama-lama boleh give up agaknya.
Tapi at the same time juga macam yelah, to be in this drama, to be in Jonah's situation tu memang it's not something that is easy lah kan. Betul. Pasal dia macam dia nak do what's best untuk children dia nak do what's best sebagai seorang pekerja, dan sebagai seorang keluarga pun dia nak try to be best lah. I think macam Jonah pun macam like you say lah, takkanlah macam every time dia nak hantarkan, so dia mesti dia terasa macam dia terasa guilty dekat PR juga, macam every time je kat PR kan, kalau that thing is about to happen. So we understand that it is a difficult situation one has to go through lah, okay, as a mother yang bekerja, yang ada anak ni semua kan. We feel you, the mak feel you. Saya rasa macam benda-benda ni this like macam kalau kita tengokkan balik kan, kalau orang pergi maternity there's a reason why you have a maternity ni. Kalau kita tengok, kita kalau look back into like macam maternity situation, there's a reason because you have that 4 months bukan saja untuk menyiapkan untuk rehatkan badan kita untuk jaga anak. At the same time kalau kita bekerja nak kena plan tau, lepas kita nak masuk kerja nanti siapa jaga anak kita dan sebagainya. Sebab tu kena ada usaha kat situ. Dia tak boleh macam kita terus macam kita dah melahirkan dan kita dah ada maternity, lepas maternity baru nak fikir. Actually during that session tu kita nak kena fikir apa yang what is actually macam mana kita kalau nak ada family ni, sekarang anak kita nak hantar pada siapa, nak masuk childcare ke tidak, nak masuk tu ke tidak. So itu semua nak kena ada dalam planning. Tu kadang-kadang masa mula-mula macam saya datang maternity, saya tak terfikir sangat tau pada saya pasal I have someone yang akan membantu saya. Tapi saya ada kawan-kawan yang diorang tak ada macam ibu bapa yang tinggal dengan diorang. So diorang macam lost tau, lepas ni siapa ni yang nak jaga and so on ni semua. Sebab tu kita perlu macam menyuarakan dan kita kena menerima nasihat seandainya apa solusi yang terbaik. Jangan macam sekadar kita maternity kita macam lost, macam kita dah ada baby lepas tu kita macam nanti pasal kerja kita boleh fikirkan nanti. Atau kita nak kena fikirkan juga apa usaha kita untuk macam make sure that kita ni bagi yang terbaik untuk family kita dan juga dalam pekerjaan. Betul? Itu dia lah. Aziza, you want to share your experience? Experience yang mana satu? Huru-hara experience saya. Saya memang tak apalah, nantilah kita go on dulu lah. Okay. Kita go on dulu to the next scene, tak nak Saya tambah sikit je. Kita nak cakap belum habis. Okay. As much as we want people to understand us, we also should understand their situation as well lah. Kira macam sebab because this is our decision kan, macam kita yang berumah tangga, kita yang decide nak ada anak dan sebagainya. Macam salah kita cakap lah, this maternity is not only for us to rest but for us to think ahead lah of what we should do next. Saya macam untuk macam kita yang family biasa, ada suami, ada ibu apa tu okay tau. Saya rasa macam kesian dekat single mothers, dekat yang dah tak ada ibu bapa, yang dah tak ada adik-beradik, yang mana memang diorang lost. Diorang nak tak kerja tak boleh, tak kerja tak boleh kena kerja, lepas tu anak-anak macam mana? Lepas tu ada yang mungkin ada banyak rintangan lah. So what we can advise is please seek help, ask for advice, tanya mana-mana organisation yang mungkin boleh membantu, boleh tolong carikan solusi dan sebagainya. Ya, at the same time bukan pasal single mother saja. Kadang bila orang dah berkahwin ni, diorang nak berdikari tau. Diorang rasa like macam takut membebankan ahli keluarga lain. Macam kalau kita memang rapat dengan keluarga kita, memang okay, the first thing boleh hantar mamak dan bapak. Tapi ada rasa yang macam aku tak nak membebankan saudara mara, ibu bapa, macam adik-beradik, because orang pun ada hal sendiri masing-masing kan. Jadi itulah yang kadang-kadang tak kena cari solution lain. Macam mana yang macam kita pun nak macam solution tu yang macam menyenangkan pada semua orang. Jadi kita tak menyusahkan ahli keluarga kita dan dia tak menyusahkan kita juga. Maknanya ada solution. So itu yang important saya rasa. Okay, so marilah kita tengok apa jadi seterusnya pada scene yang Saya ni Syah, aku balik kata anyway terima kasih lah kalau menjadikan anak aku last minute lah, aku rasa pukul dah faham. Aku tengok kau ni sejak mak tinggal dengan aku, huru-hara. Itulah, mak dah tak ada dengan aku. Allah, huru-hara.
Aku kalau kerja office aku tak boleh juga. Macam ni kita kan saya tak menentu. Kau tak nak consider make maid ke? At least boleh juga bantu kau. Itulah, boleh juga. Ni bukan seorang anak dia. Rumah aku tu dah lah satu jurus dah rasa. Kita lah. Ha? Nak ambil maid? Kau dia dari cucu mak macam mana? Kita ni benda maid ni tak ada percaya tau. Tak sempit lah macam tu. Yelah, mana kau tahu. Tak payah ambil maid ni Juna. Budak-budak kau hantar je kat rumah punya. Biar dia yang jaga. Apa dah mak ni? Kalau kita sama dah juga. Jona ni nak ke sana, nak ke sini. Mak tengok PA ni. Jaga 5 orang dalam rumah ni dah macam 50 orang dah. Habis ada jualan PA tu lagi. Macam mana? Ya, mak ni dah kan saya tapi mana nanti Juna mesti sekarang macam mana? Itulah dia. Yes. Solution ni adakah Jona ambil pembantu rumah? Tu nanti kita saksikan lah kan. Kita nanti tengoklah dramanya. Ah. Apa kesudahan drama? Betul. So, Talking about this, memang saya rasa macam memang ada segelintir orang kan memang tak suka kalau kita ada another person in their house. yes, Tu correct. pasal mungkin diorang rasa yang macam diorang punya freedom ataupun diorang punya freedom macam diorang punya privacy mereka tu Betul. macam dah dikacau kerana ada orang lain yang masuk dalam rumah mungkin. So and ada perception juga masa kita dengar pasal cerita-cerita macam pembantu rumah ni tak ambil nanti dia macam guna-guna lah apalah itulah ini and so on kan. Guna, lepas tu tak takut macam Mak Kia lah. Macam Mak Kia ada takut dia salah mistreat the children ke, takut dia dera ke apa. It's true lah kan, macam there are situation that happen. Kita baca benda tu dekat berita, memang ada benda. Kita doa lah. That's what kita punya tool is, as a Muslim woman, kita punya tool is kita minta Allah bantu yang kita yang terbaik lah. Seandainya kalau kita nak ambil a helper dan kita kena doa minta yang terbaik kan, macam kita minta kita dijauhi daripada all those things. Yang penting niat kita tu, kita perlukan macam Jona ni kan, dia perlukan orang untuk assist dia, jadi dia tak huru-hara sangat, dia tak ribut taupan sangat. So macam niat dia tu actually pure, niat dia tu macam bukan dia nak lepaskan tanggungjawab dia ke apa kan, niat dia memang dia acknowledge that I need help. Ada orang pula kan, saya rasa, I don't know whether this is true or not, this is true or not, tapi I feel like macam ada orang pula rasa that macam kalau aku ambil maid means that aku fail. If I want a helper in my house, if I seek help, if I macam kalau nak ambil helper lah in the house means I already fail doing my responsibility, where it's actually not true. Macam the fact that macam it's not true lah, macam you just have someone that assists you so that you can be the best version of you, rather than no solution at all in the house, no solution at all for the children lah. Yeah. Saya setuju apa yang Aziza cakap tu, sebab saya rasa saya among that kind of person which saya akan, because the thing is when we compare ourselves with others, contoh macam orang tu ada anak 5 tapi dia uruskan semua dengan segala-galanya dia uruskan sendiri. Habis macam saya kita baru anak 2 apalah sangat nak kena ambil pembantu dan sebagainya, macam macam susah sangat gitu kan nak buat kerja rumah tu, susah sangat gitu nak jaga anak. So macam when we have that kind of mindset, freedom satu hal lah, freedom lagi satu hal, tapi macam when we have that kind of mindset, Itu lain, dia macam freedom dia akan stop kita from seeking help, and bila lama-lama bila kita pendam benda tu, dia akan mendatangkan benda lain lah. Salah satunya adalah stres, dan bila kita stres dia akan macam penyakit yang datang. Sebab kebanyakannya sekarang sakit, dia punya punca kebanyakannya is because of stress, tapi kita tak sedar yang kita ni sebenarnya stres. Dan kita ingatkan stres kita tu macam stres main-main lah, padahal stres. Yes, we don't realize that our body is being harmed by that stress. So we have to take care of ourselves lah. Saya rasa dalam situasi ni kerana macam kita kalau Jona boleh hantar pergi childcare ke student care, dia dah hantar dah, tapi kerana pasal dia kerja tak menentu. Mungkin Jona ni memang doktor lah katnya. Mungkin dia doktor lah. Doktor, sebab kena
doktor orang bersalin kan ya, orang bersalin datang sekarang. Malah dia orang kau nak kena datang hospital nak beranak kan, jadi macam gitulah. So saya rasa dalam in this situation lepas tu suami pula tak ada apa pun sama juga kerja shift, mungkin orang dua-dua doktor lah. Dua-dua doktor. Jadi memang dalam keadaan seperti ini macam itu rasanya yang terbaik untuk mereka. So mungkin itu kalau misalnya dah tak ada benda lain, dah tak ada cara lain, dia tak nak menyusahkan juga tak menyusahkan mak Kia lagi. Okay, tadi dia macam dah ke galaksi lain sikit. Oh, okay. Okay, dah. Okay. So dia macam tak nak kerana tak nak menyusahkan mana-mana pihak, mungkinlah yang apa yang PR suggest tu mungkin itu adalah terbaik. Tapi in the end atas Jonah punya decision juga whether is this the best for her or not. Mungkin orang sekeliling boleh bagi suggestion, tapi in the end keluarga yang nak ambil pembantu rumah ke, nak hantar anak pergi mana-mana ke babysitter dan sebagainya, itu adalah decision mereka. Kita sebagai orang sekeliling kita boleh macam bagi advice, tapi kita jangan kecil hati kalau misalnya advice yang kita bagi tu tak diterima. Kita boleh bagi pasal mungkin benda tu works kat kita. Okay, macam saya I think last session we did share that macam saya and adik-beradik ambilkan helper untuk mak bapak saya kerana tak ada orang lagi yang boleh jaga, because and my parents need their home, their own space. So yang kita boleh bagi ialah pembantu rumah untuk macam help them kat rumah, masakkan, kemas dan sebagainya. So pasal itu pada kita itu adalah terbaik. Semestinya saya punya cara ni dengan adik-beradik saya ni adalah terbaik untuk keluarga anda. So you need to actually have discussion with your own family member. Apakah yang terbaik untuk anda semua macam itu. I think dia macam sebab tu hari ni tajuk kita tu choose what's best. What works means what's best tu macam what works for you and your family. Macam if I may share lah, macam saya pun apa tu kalau dulu saya I think I have this kind of a little bit of this perception jugalah yang mana macam tak payahlah ambil helper. I think macam as a mother you should handle it lah kan. As a mother you should take care of your children. As a mother kalau you choose to work then you should be able to to manage that. So I had that perception bila baru anak satu. So during that time pun alhamdulillah saya ada makcik-makcik yang baik yang masih boleh membantu saya. So saya boleh macam ada other options for me rather than have a helper. So I did macam kirakan macam having a helper tu tak termasuk dalam fikiran lah, because I know that I can do it and there is helps and helps yang perlu yang ada lah during that time. Tapi like I said, benda ni pun dia can be situational juga. So mungkin during that time what's best for me, ni apa yang saya reflect during that time what's best for me is that option. But after dah anak 3, situation dia dah lain. Situation dia dah lain. Lepas tu macam having to send one child to a house, lepas tu one child dah start sekolah. So you see the situation is different. So what works for me back then tak semestinya works for me now. So like I think kita punya usaha, kita punya efforts and ni main peranan lah. Macam as and when kita punya usaha kena berlainan. Kita tak boleh stagnan dengan that usaha je. Oh okay, aku ada orang nak jaga, so selamanya orang ni akan jagakan anak aku. Orang ni pun kadang-kadang ada benda lain kan, dan dia need to do. So macam situation kita kena be consistent in usaha what's work for us and family lah. And doesn't mean that satu benda tu what works for us, macam tak semestinya saya hantar rumah makcik saya kan, for example anak-anak kan, benda tu akan dijamin selamanya. Dia mesti ada benda yang situation yang merubahkan keadaan, yang membuatkan kita untuk memikirkan apa yang terbaik untuk masa yang itu pula. So benda ni akan dia jadi in a cycle. So that's why kita hari ni tajuk kita tu lah, macam sometimes what works for me doesn't work, tak semestinya works for you. Tu kan. And this one doesn't happen to doctors lah. Kira macam this one happen to the shift workers lah. Kira macam yang kerja shift lah, tak kisahlah kerja restoran pun. Kalau dah memang kerja shift lagi macam Saturday, Sunday pun kena kerja lagi. Kalau kira all the frontliners lah senang kata kan. So macam it's like quite impossible for, I mean boleh hantar childcare, tapi kalau dia kerja siapa nak ambil? So kalau tak boleh hantar childcare, nanti macam ada lagi macam nak kena kita nak tolong orang ambil, nak kena tolong orang hantar. So macam if it works for you, kira contoh kita ada siapa-siapa yang boleh tolong ambil dan hantar and that person are willing to do that, then it's okay lah, it's fine, makes it work for you.
tapi tak semua orang ada that advantage. Yes. So kira macam kira kita tak ada satu solution untuk semua orang. The best for everyone, betul. Ada different solution they have to think about, they have to communicate within their own family members, they have to come to a decision yang mana what's best for them. Betul. Alright. Kita move to the So, next one. Okay. Ada nursing lagi ke? sabar ya, should we Ada ke tak ada? Kau tak ada? saya Okay. rasa boleh lah Baik. kita tengok. Sama ada Juna ni ambil pembantu ke tidak? Apa keputusan, apa solusi untuk Jona? Yes. Waalaikumsalam. Ibu, masuk bu. Tapi memang enggak ada. Nak kerja. Silang. Tahu. Dia kan kerja. Duduk dulu ya bu. Saya mau masak untuk Maisa. Lagi dia udah bangun. Mau makan. Okay. Ini mana? Ni, mau bawa balai. Itulah dia. So So Jona akhirnya ambil lah helper untuk membantu saya dia. cakap, saya kira macam saya bila tengok, saya suka cara Jona dengan PA ni communicate. Tak ada lah buat script sendiri, kredit sendiri. Kira macam kalau kita tengok kan, kira macam okay, ni sekali Jona hantar rumah PA, lepas tu terus PA cadangkan ambil pembantu. Jadi macam Jona tak terus jump to conclusion macam kau ni memang tak tolong aku lah, kau ni macam suruh sekali je nak suruh ambil pembantu lah dan sebagainya. Jadi macam even makian lagi nak suruh PA jaga lagi. Ya, itu pun macam bila, tapi PA bagi alasan. Saya kira PA bagi alasan ni ada macam tak boleh lah, susah lah untuk dia jaga. Which is true, tapi Jona tak ambil hati pun. Jadi macam dia faham lah situation tu, dia faham. So macam dan pada saya itu yang sepatutnya like, kita tahu itu adalah masalah kita. Janganlah sebab orang tak nak tolong kita macam salahkan orang tu pula. Dia macam padahal orang tu bagi suggestion dan sebagainya. Kita tak boleh lah kita minta tolong orang, lepas tu orang macam bagi kita suggestion yang menunjukkan dia macam tak nak tolong, kita marah orang tu pula. Tak boleh lah. Sebab setiap keluarga ada dia orangnya masalah tersendiri lah. What happen kalau Jona ada di mana? Lepas tu Jona hantar lagi anak dia kat rumah PA. Lepas tu ada accident happen. Macam mana? So apa sebab aku nak ni. So nanti alhamdulillah, sebab kadang-kadang walaupun adik-beradik pun kalau kena dekat anak tak semua orang terima kan. Lagi satu kita boleh kedepankan kadang-kadang yelah Jona mungkin dia decide mungkin dia tak terfikir kenapa aku tak ambil a helper. Mungkin Jona mampu. Ada orang pula yang dia perlukan sangat someone to assist her at home tapi dia kurang kemampuan. Tu pun dah lagi satu benda yang dia nak kena fikirkan lah macam mana. That's why lah tu berbalik kepada tajuk kita, apakah yang terbaik? Solusi yang terbaik untuk kita kena tengok keadaan kita tu macam mana. Ya, saya agree. Saya agree tadi Ustazah Shikin cakap pasal kita jangan jump into conclusion, and saya suka the positivity yang macam diportray, because kadang-kadang orang akan selalu certain people they always being negative tau. Setiap benda yang berita sampai pada dia akan jadi negatif. So saya rasa kita sebagai orang, kalau kadang kita tak boleh nak rasa macam stress tu akan datang anytime. So kita nak kena keep being positive supaya kita tak rasa macam semua benda kita nak kena jaga, semua benda kita nak kena settlekan. Jadi lama-lama kita stress. So bila kita dah fikir yang macam gitu, sebab tu kita akan keluarkan negative vibe all the time. Sebab saya ada kawan yang every time kan bila sampaikan berita pada dia akan take benda tu as benda yang negatif. So kadang-kadang kesian orang tu bila dia rasa benda tu benda negatif kan, dia akan macam tak ada self esteem, dia akan rasa macam dia look down on herself. So pada saya kita jangan jadi macam orang yang macam itu. Kita kena ambil satu benda tu positif. Kalau benda tu pun agak stres, kena bincangkan, kena macam ada komunikasi supaya kita tahu macam mana nak handle situation. Itu yang saya rasa macam
saya sukalah dengan karakter yang PA dengan Jonah ni because diorang full of positivity. Kita nak kena selalu berdamping dengan orang yang macam ni. Kalau kita tengok Mak Kia cute lah, dia datang rumah Jonah spot check helper. Percaya kan? Mak Kia tak setuju, tapi dia macam at least dia take the initiative untuk datang, walaupun macam check okay lah. Walaupun macam check macam tu. Tapi don't be don't be shocked. That's how mak-mak kini mak tahap Mak Kia lah do tau. Because macam yelah macam kalau kita tengok Mak Kia punya zaman ni, Mak Kia ni is someone yang buat benda semua on her own. Dia tak perlukan helper, dia tak perlukan siapa-siapa, semua dia manage sendiri. Dia suri rumah kan daripada awal sehingga akhirnya. Dia suri rumah. So bagi dia macam aku buat yang terbaik. So kalau if you want another person to help you, you must make sure that they do the best. Sebab tu dia ada macam kriteria untuk kalau nak ambil pembantu ni, dia macam kalau for Mak Kia lah, I think dia mesti nak kena ada certain kriteria untuk dia. Stress setuju tu. Okay, Mak Kia ni dia ada ego dia sikit lah. Pasal pada dia macam apa ni, kita nak kena show. Pasal korang mungkin lah, korang kan very positif. So macam Mak Kia ni, aku akan show aku yang positif, tapi aku nak tengok dulu apa result dia. Kalau orang ni boleh buat ke tidak. Jadi macam nak ensure, pasal apa, orang baru datang ke rumah, kita pula tak tahu dia macam mana, dia bukan family member. So dia nak ada security sikit. So dia nak ensure yang security tu yang dia nak set barrier. Set barrier dengan security lah. Maknanya mungkin orang ni masuk dalam rumah, dia akan membantu untuk menguruskan rumah tangga dan sebagainya. Tapi ensure that it's safe. Pasal dia nak kena jaga anak cucu aku, dia nak kena jaga anak aku dan sebagainya kan. Rumah-rumah ni semua ada nak ensure. Jadi dia nampak depan mata, lepas tu dia nak check pada dia, okey lah, Alhamdulillah, dah positif, barulah rasanya macam not bad. Dia kata not bad. Ya, not bad. So kalau kita tengok kira macam Allah SWT terus Allah, okay. So I think it's macam being a mother ataupun being someone yang older lah, rasanya yang itulah dia nak yang ensure that the safety. Pasal mungkin dia punya Mak Kia punya circle of people semua cerita-cerita yang macam tahu tak dia ni pembantu rumah begini, dia pembantu rumah macam gini. So dia takut anything happen. Walhal insyaAllah macam apa yang nanti yang Jonah dapat kan, yang pembantu rumah tu dia baik, Alhamdulillah. Tak semuanya benda yang kita dengar tu kadang betul kadang. Saya rasa macam apa? Dah ingat Sashkin? Dah. Tak, saya cuma nak cakap sebab apa? Sebab nenek-nenek ni dengan kasih sayang terhadap cucu tu lain benar dengan kasih sayang terhadap anak. Betul. Lagi satu kalau saya, if I may add, kita tengok Jonah, nampak tak scene ni Jonah macam dah relax. Berbeza kan dengan Jonah yang scene pertama tadi dengan huru-hara dia dekat rumah. Ini saya boleh relate sikit At that one point of time kan, saya macam rasa saya macam Jonah sikit tau dekat rumah tu. Waktu tu saya belum ada ni lah, pembantu lah. So macam saya apa dia? Bukan sampai sekarang. Yalah, tu sekarang yang huru-hara lain sikit. So macam satu waktu saya rasa that macam saya tak perlu macam mana, macam kita tak berikan perhatian yang kita nak untuk anak-anak. Macam nanti balik je kita dah busy untuk siapkan dinner, lepas tu busy kemas rumah, busy tengokkan anak-anak punya sekolah untuk besok. Jadi like perhatian untuk just hang out dengan anak-anak tu memang betul tak ada. And then at the end of the day I feel like macam I'm not being the best version of a mother that I want to be. So barulah lepas tu saya macam buka open lah, macam baru mengambil nasihat-nasihat dari teman-teman, dari rakan-rakan. Macam I think it's time for you to think of a helper lah if you don't want to be this huru-hara. So perbezaannya dia ada macam like you said lah, dia macam ada ups and downs dia. If we're talking about freedom, if we're talking about privacy, about ada pembantu ni kan, itu yang kita kena sacrifice lah. Kira kan once you have a pembantu dalam rumah, you cannot prioritize your freedom. Because dia memang ada dekat dalam rumah, macam anything, macam dia macam mana tahu, menerima pembantu ni dia macam kita kena menerima seseorang yang bukan keluarga kita tapi dia tinggal dengan kita. So in a way it's another responsibility for you. Dia macam alih-alih kan, saya rasa alih-alih bila baru-baru ambil pembantu, alih-alih saya rasa macam saya ada anak teenager dekat rumah tu.
Yang mana saya nak kena faham dia punya cara, saya nak faham dia punya ni lah. Walaupun kita walaupun kita macam so called kita pun dia punya apa tu majikan kan yang membayar dia yang apa ni semua kan, tapi it's beyond that. Dia bukan macam dia bukan pasal you are maid, oh okay you the boss. No, it's like macam your house is like your house kan. Tapi so macam when a person living in your house, you have to make sure that she is living accordingly. So macam dia satu tanggungan lah kepada kita. Itu dia punya sacrifice. Tapi the advantage that I have seen so far at least ada orang yang bantu dekat rumah tu. The lost moment that I thought I would lost forever tu dengan anak-anak saya tu, macam at least saya dah diberi kesempatan untuk ada balik that moment dengan anak-anak. Kira kan ada dengan anak-anak ni bukan terpekik, terlolong, marah aje tau. Macam ada that moment, okay tak apalah, okay tu nanti bibik tolong Umi, okay kita buat ni dulu, kita tengok TV for example, ataupun kita boleh main ni for example. So dia macam ada ups and downs kan dengan Amik. So saya cuma nak bila saya kira macam anak saya kira macam my number one fan on this drama. So every time after edit dia akan minta tengok. Dia selalu ingatkan saya lah bila nak buat drama sebagainya kan. So bila after saya tengok this drama dengan dia, saya terreflect juga. I mean like sebab bila kita dah ada anak yang boleh fikir, kira macam anak saya kira macam dah 8 tahun. So macam dah boleh fikir, dah boleh share apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. So saya rasa before we bring in someone new into our house, macam apa, it's good also for us to discuss. Dia bukan kata putus kat anak tau, tapi macam kita share with not only with our not only between spouses, tapi kita share with the whole family. Kalau ada anak, kalau macam anak 2 tahun tak payahlah, dia faham apa kan. Macam anak saya dah besar tu, macam saya nak kena share kalau let's say I want to engage a helper. So nak kena share dengan anak saya juga, kira macam what did he think about it. Sebab apa? Sebab bila lepas tengok drama ni, dia terus bagi feedback. No, I don't want a helper. Why must someone else live in my house? Terus bagi feedback situ. So saya macam, so it's not only about kita yang rasa insecure kalau ada orang lain kat rumah, tapi kita kena fikirkan orang lain juga. So I think we talk about this before kan, we communicate. Tapi macam all this while kan, saya punya mindset is we communicate with our husband, because kita yang bayar, kita yang nak pada kita nak adult dekat rumah tu, kita yang paling rasa tak selesa. Tapi kita lupa tentang si kecil ni lah. So ini buat saya teringat pasal kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail lah, di mana kat situ kita tengok dari sudut communication lah. Even perintah tu datang daripada Allah pun, dia consult Nabi Ibrahim consult anak dia. Oh yes. Even itu perintah daripada Allah tu, apatah lagi kita yang decide sendiri, fikir sendiri kan. So it's best lah, it's best for us to communicate with the whole, bukan setakat tapi dengan anak-anak. Betul. I totally agree with that. Yeah, I think the decision made around the house, kadang-kadang macam betul Zashi, kadang-kadang kita might be terlepas pandang dengan perasaan budak-budak kecil ni. The truth is diorang pun have feelings lah kan. Diorang have feelings, they have their wants and needs, especially at that age lah. Macam Zashi cakap, macam kalau dia lower mungkin macam diorang belum faham, kita kena terangkan. Tapi kalau dia dah tahu, maybe macam it is best lah. It's something new untuk kita experience, untuk talk to them and then having their feedbacks macam tu. Ya betul. Dah terfikir pasal benda ni, but it's really saya pun tak terfikir sampailah anak saya cakap. Okay. Betul. Okay lah, itu okay. Before we end this, kita tengok apa akan jadi next episode. Mari kita lihat next episode. Salah. Berapa tu? Dok. Banyak kali nak cakap dok lain. Ini betul lah. Apalah kau ni stres mak tengok. Dah 3 jam budak ni belajar. Mana nak masuk lagi? Apa pula tu? Kalau nak tahu, saksikanlah pada episod yang seterusnya. Oh ya, kita akan berhenti buat seketika untuk memberi laluan kepada Azri Hijab. Apa dia?
kita berehat seketika. Berehat untuk 1 minggu untuk berlaluan kepada Zulhijjah. Kita tahu yang bahawasanya kita dah berada di dalam 10 hari pertama Zulhijjah. So kita akan berlaluan dan kita akan berikan fokus kepada pengorbanan. Boleh check it out dekat Instagram dan Facebook Istighfar Mosque, di mana kita akan post daily sacrifices on the unsung heroine. So Yes, betul. lepas tu minggu depan baru kita akan sambung drama Mamat kita dan Bapak. Ya. Kepada siapa yang belum tengok yang drama-drama yang lepas tu, masih boleh lagi, kita ada kat tempat YouTube kita dan sebagainya. Sokonglah kami. Betul. Sokonglah kami talent baru nak up. Tak ada kena. So itulah dia. Itu sahaja buat kali ini. Itu sahaja. At the end, maybe I just not enjoy. At the end of the day, remember what works for you, what works for others doesn't mean it could work for you. So you need to find your own strength, your own solutions on what is the best for you. Alright, and nanti kita ada ayat actually kan, ada peringatan daripada Al-Quran, daripada surah Baqarah tu tentang hulurkan bantuan among one another lah. So macam that can be also our highlight. That can be a highlight also on our drama. Yang don't forget to seek help when you need one. Yes. So itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke hujungnya. Sehingga kita berjumpa lagi pada episod yang seterusnya. Dan ini kami mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menjalani ibadah-ibadah yang digalakkan sepanjang 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah ini. Dan itu kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.